Allah. Kita mulakan kuliah malam ni. Kitab Muniyatul Musalli ya. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal kiram ashabul nizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da'uzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Yang saya hormati silakan Fadil atau imam kita. Tak lupa juga yang silakan Tuan Bilal, suhnya Tuan Siak, kemudian pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah lagi kita dapat bersama malam ni. Kita sambung kitab Muniyatul Musalli. Ada kitab? Ya. Pandang kitab dapat pahala dah. Walaupun tak semak pun. Baik, insya-Allah kita sampai pada hari itu. Sallu kama ra'aitumu usalli. Semayanglah kamu sebagaimana engkau lihat aku semayang. Lepas itu hari itu. Baik. Kemudian kata musannif, kemudian adalah bagi semayang itu adalah baginya rupa yang zahir. Kemudian adalah bagi semayang itu adalah baginya rupa yang zahir yang sempurna. Maka iaitu syarat sembahyang itu seperti ruhnya. Syarat sembahyang, syarat itu seperti ruh. Sampai lepas hadis itu, sallu kama ra'aitumu usalli itu. Sembayanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembayang. Lepas hadis itu. Sampai pada kemudian adalah bagi sembayang itu adalah baginya rupa yang zahir dan sempurna. Maka iaitu syarat seperti ruhnya sembayang. Syarat sembayang tu diumpamakan seperti ruh sembayang. Maka rukunnya seperti kepalanya. Rukun tu seperti kepala sembayang dan badannya. Dan badannya tuan-tuan. Ni nak buat perumpamaan lah.
perumpamaan ataupun kiasan berkenaan dengan solat ni. Mana setiap benda yang kita buat dalam solat tu dia ada peranan-peranan lah, dan ada diserupakan kepada anggota badan, kepada tubuh badan kita. Jadi syarat semayang tu, apa syarat semayang? Akil balik kan? Syarat semayang apa dia? Contohnya akil balik, kemudian sempurna akal, kemudian suci, kan? Suci anggota tubuh badan, itu syarat semayang. Jadi syarat itu seperti ruhnya semayang. Syarat itu seperti ruh, macam tubuh badan lah, yang ada ruh. Kalau tubuh badan tak ada ruh, dia mati lah. Ruh tu dah keluar daripada tubuh badan, maknanya orang tu dia mati lah. Jadi syarat semayang tu diumpamakan seperti ruh. Maka rukunnya seperti kepala. Rukun semayang tu, mana rukun semayang? Contohnya niat, rukun semayang kan. Kemudian apa lagi? Berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak, kemudian tamakninah, kemudian kita baca Fatihah dan sebagainya. Okey, rukun tu diumpamakan seperti kepala semayang, kata musannif. Dan badannya, dan sunat ab'ad itu seperti anggotanya. Sunat ab'ad ni ialah seperti mana contoh sunat ab'ad? Contoh sunat ab'ad ialah seperti kita kunut, bacaan dalam kunut kan. Tu sunat ab'ad. Kemudian tahiyat awal. Tahiyat awal maka dikira sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad itu diumpamakan seperti anggotanya pada tubuh badan. Dan sunat ayah. Mana sunat ayah ini sunat-sunat yang lain lah. Bacaan sunat, contohnya kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi kan. Tu sunat ayah ni. Di mana sunat ayah ni kalau kita terlupa tak perlu gantilah dengan sujud sahwi. Kalau sunat ab'ad, kalau kita terlupa kena diganti dengan sujud sahwi. Jadi kata musannif, kata pengarang, sunat ayah itu seperti segala bulu perhiasannya. Segala bulu perhiasannya. Macam binatang kan, dia ada bulu perhiasan dia. Kalau tak ada bulu kan togel lah, yang contoh ayam kan, tak ada bulu togel lah dia. Kucing pun juga ada bulu. Kalau tak ada bulu kan pula roti kan, lain lah rupa. Jadi tuan-tuan, sunat ayat itu seperti bulu perhiasannya. Okey. Kemudian dalam kitab ni dia ada penambahan, dia kata, berkata Khatib Syarbaini. Khatib Syarbaini berkata, qad syubbihat solah bil insan, farruknu karaksih, wasyatu kahayatihi, wal bagdu ka'adaihi, wa yahah kasya'rihi. Berkata Khatib Syarbaini, dia kata, qad syubbihat solah, sungguh ditasbihkan, dirupakan akan sembahyang itu dengan manusia. Sembahyang ni rupakan seperti manusia. Farruknu karaksih, maka rukun sembahyang itu seperti kepala kepada manusia, kepala tubuh badan manusia. Kalau tak ada kepala, macam mana pula kan? Tak sempurnalah orang itu. Kemudian wasyatu kahayatihi, dan syarat sembahyang itu seperti hidupnya ataupun ruhnya, ruh sembahyang. Kalau ada kepala, ada jasad tapi tak ada ruh, maka dikira mati. Mati. Kalau ada ruh, tak ada tubuh badan, nanti orang kata hantu kan. Jadi syarat itu seperti hidupnya ruh. Kemudian wal ba'du ka'adaihi, dan sunat ab'ad itu seperti anggotanya, ka'adaihi, wa ayah kasya'rihi, dan sunat ayah itu seperti bulunya. Yang ini bulu yang dihiaskan dengan dia, seperti janggut kan, seperti janggut yang pada lelaki lah, ataupun misai pada lelaki kan, ataupun bulu kening dan sebagainya. Jadi itu semua tuan-tuan merupakan perhiasan lah, perhiasan kepada tubuh badan. Jadi ulama telah menserupakan sembahyang tadi dengan manusia lah. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita kata fokus ataupun dapat melaksanakan tentang ucapan ini dengan sesempurna yang boleh lah. Setamam yang boleh, yang sesempurna yang boleh.
supaya sembahyang kita nanti insya-Allah supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian Imam Ghazali dalam kitab Ahyamuddin pula. Kata Imam Ghazali, dia kata dalam kitab Ahyamuddin, dia kata parruknu wasujud wal qiyam wasailil arkan tajri minha majral qalbi wa ra'si wal kibat iza taputu wujudus shalah bi fawaitiha wa sunatul lati zakarnaha min rafil yadaini wa du'ail fitah wa tahashshudul awal tajri minha majral yadaini wal ainaini wa yiryaini wa la tafutu sihhatu li fawaitiha kama la tafutul hayat bi fawati hazil a'dha wa amma yaha wa hiya ma wara'a sunani fatajri majral sababul hasan minha jibaini walahyaini wal ahdabi wa sunanil launi. Maksudnya apa tuan-tuan? Perkata Imam Ghazali dalam kitab Ahyamuddin, dia kata faruknu wasujud wal qiyam, bermula rukun, bermula rukuk, sujud, berdiri, wasailil arkan, dan segala rukun-rukun tadi tuan-tuan, tajri minha majral qalbi. Dia kata dia berlaku pada tempat berlakunya hati. Dia berlaku pada tempat berlakunya hati, warasi dan juga kepala, wal kibat dan sekalian, dan kepala dan juga hati. Kepala dan hati, kerana dengan ketiadaanlah solat. Iza tafutu wujudus solah bi fawaitiha. Jadi kata Imam Ghazali, kan rukun sembahyang, rukuk dalam solat tadi, kemudian sujud dalam solat, kemudian berdiri dalam solat, kemudian segala rukun-rukun yang kita buat. Ada rukun 13 kan? Sembahyang ada 13 rukun. Termasuklah rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi semua tadi tuan-tuan, kata musannaf, tajri minha majral qalbi. Dianya berlaku seolah-olah seperti berlakunya hati. Kan? Diumpamakan seperti hati kita lah. Ataupun diumpamakan seperti kepala. Dan diumpamakan seperti kabid. Kabid ni jantung lah. Jantung kita. Kerana apa tuan-tuan? Iza tafutu wujudus shalah bi fawatiha. Kerana sekalian rukun-rukun tadi, kalau seandainya semua tadi tak ada, maka ketiadaan solat. So mana solat kita tak sempurna lah. Kalau tak dibuat rukuk tu dengan sempurna, tak dibuat sujud dengan sempurna, tak dibuat berdiri dengan sempurna, kemudian tidak rukun-rukun tak dibuat dengan baik, jadi diumpamakan macam tubuh badan, hati dia tak ada lah, kosong hati dia. Ataupun tak ada kepala, badan ada, kepala tak ada, ataupun jantung tak ada. Kerana semua tadi bergantung kepada benda tadi, rukuk, sujud tu bergantung semuanya dalam kesempurnaan solat. Kerana kata musannaf, iza tafutu istafutu wujudus solah bi fawatiha. Kerana luputlah wujud sembahyang tadi dengan luput ke semua tadi. Ke semua tadi luput, habislah solat kita, habislah, kosonglah macam tu. Kemudian wasunatul lati zakarnaha min rafil yadaini. Kemudian segala sunat-sunat yang telah kami sebutkan, terutama seperti mengangkat dua tangan. Mengangkat dua tangan ketika takbir. Kemudian wa du'a iftitah, dan doa iftitah. Allah kabira alhamdulillah katsira subhanallah bukata wasila dan seterusnya. Kemudian wa tasyahud awal, dan tasyahud awal. Tajri minha majral yadaini wal ainaini wa rijlaini. Dianya berlaku pada tempat berlaku dua tangan dan dua mata dan dua kaki kepada tubuh badan. Kerana kalau tubuh badan seseorang itu tidak ada dua tangan dia, kudung tangan, ataupun mata buta, ataupun dua-dua mata tak ada, ataupun kaki kudung, maka sudah tentu tidak sempurnalah orang tu. Jika golongan seperti golongan OKU lah, orang kurang upaya kan, macam tu. Wala tafulu sihhatu bi fawatiha kama la tafutul hayat bi fawatiha zil ada, dia kata. Jadi tidak luputlah sah dengan luput semuanya, sebagaimana tidak luputlah hidup kan dengan luput dengan segala anggota, dia kata.
Maknanya ketiadaannya mana tadi apa? Semuanya ni mendapati seperti dua tangan, dua mata dan dua kaki. Dan ketiadaan luputnya sah sembahyang itu dengan luputnya perkara tersebut. Seperti tidak luputnya ruh, mana hidup dengan ketiadaan ini anggota. So maknanya kalau benda ni tak ada, maka tak sempurnalah sembahyang tadi. Sebagaimana sembahyang tidak sempurna dengan tidak ada mengangkat dua tangan. Tak ada mengangkat dua tangan ketika takbir. Kemudian tidak ada doa iftitah. Kemudian tidak ada tasyahud awal. Tiba-tiba terus tasyahud akhir. Awal tak ada. Jadi sembahyang tu tidak sempurnalah. Walaupun sembahyang tu sah. Dan kena ganti dengan sujud sahwi kan. Macam tadi tidak ada tasyahud kan. Kena ganti. Jadi dalam bab ini tuan-tuan, maknanya sembahyang tu tak sempurnalah, macam sama seperti anggota badan kita tak ada dua tangan dan tidak ada dua mata dan tidak ada dua kaki. Ataupun ada dua mata, ada satu mata aja. Satu lagi tak ada, ataupun satu tangan saja, satu tangan tak ada. Kudung sebelah. Jadi tak sempurnalah macam tu. Baik, kemudian wa amma aiha fahiya ma wara al-sunani tajri majral asbabul hasan minal hajibina wal lihyaini wal ahdab wa husnul launi. Baik, kemudian adapun sunat-sunat itu ialah barang yang lain daripada sunat-sunat tersebut dan dia menepati sebab-sebab keelokannya. Seperti dua kening. Seperti dua kening, kemudian janggut, kemudian bulu tepi mata, bulu mata dan keelokan warna kulit. Jadi mana dia pun menepati kepada kesempurnaan lah, kepada semayang, kesempurnaan kepada tubuh badan tadi. Sebagaimana kalau semayang tadi tak sempurna kalau tidak ada sunat ab'ad, sunat begitu juga dengan tubuh badan kita. Kalau tak ada bulu kening kan, tak ada janggut, tak ada bulu mata, alis mata dan sebagainya, kemudian warna kulit pun tak ada, sudah tentu tak adalah seri lah kepada tubuh badan seorang tadi lah, macam tu. Itulah ibarat yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi mana sembahyang kita ini pemekan seperti tubuh badan kan, ataupun seperti manusia, yang mana semua tadi kan memainkan peranan di antara satu sama lain untuk kesempurnaan sembahyang kita. Baik, seterusnya, dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Dan ada bagi sembahyang tadi rupa hakikat yang batin. Dan tiada sempurna bagi sembahyang dan tiada tamamnya melainkan dengan mendirikan ia dengan keduanya sekali. Dan ada baginya rupa hakikat yang batin. Jadi sembahyang ni ada dua rupa. Satu rupa yang batin, satu rupa yang zahir. Kata Hujjatul Islam Imam Ghazali juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata faruha wa hayatuha batinul al-khusyu' wa niyat wa khudurul qalbi wal ikhlas. Adapun ruh sembahyang itu dan hayatnya itu yang batin ialah seperti khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang ni merupakan sebagai ruh atau batin kepada sembahyang. Kemudian niat, sembahyang tanpa niat macam mana? Kemudian dan hadir hati. Pertama khusyuk, kedua niat, wa hudurul qalbi, hadir hati dalam mengerjakan solat. Kemudian ikhlas dalam mengerjakan solat dan juga mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tuan. Ini dikatakan sebagai hakikat yang batin ataupun rupa yang batin. Jadi masa sembahyang kita ni ada rupa yang zahir, ada rupa yang batin, kata musannaf. Maka adapun rupa yang zahir itu, maka iaitu seperti berdiri dan juga takbir. Seperti kita berdiri dalam sembahyang bagi orang yang mampu untuk berdiri, dan juga takbir, sama ada takbiratul ihram ataupun takbir intiqalat. Takbir intiqalat ialah takbir berpindah-pindah rukun, daripada satu rukun pada satu rukun, maka kita takbir. Kemudian membaca Fatihah. Membaca Fatihah ni masuk dalam rukun sembahyang, rukun qauli. Dan rukuk dan i'tidal dan dua sujud. Dan duduk antara dua sujud.
dan duduk tasyahud, dan kemudian tahiyat dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya. Macam tu. Dalilnya ialah seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu bersabda, dia kata, "Innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wa la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tadi tidak menilik kepada tubuh badan kamu, tidak juga kepada rupa-rupa kamu, tetapi Allah Taala menilik kepada hati-hati kamu, dan juga kepada amalan-amalan kamu. Hadis riwayat daripada Imam Muslim, tuan-tuan. Ini nak ada kaitan tadilah berkenaan dengan rupa yang zahir tadi. Baik. Kemudian adapun hakikat yang batin, kata musannif. Adapun hakikat yang batin, maka seumpamanya ialah seperti khusyuk di dalam solat. Hakikat yang batin ialah seumpama khusyuk dalam solat. Kemudian hadir hati ke dalam solat. Dan sempurna khusyuk ikhlas kita kepada Allah. Kemudian tazallul. Apa makna tazallul, tuan-tuan? Tazallul ni maknanya al-khudu', merendah diri kepada Allah. Merendah diri kepada Allah Taala dalam solat. Kemudian at-tafahum bagi ma'ani solah, ma'ani qiraah. Tafahum ni faham. Tak faham? Faham kan? Faham segala bacaan dalam solat tadi. Seperti kita baca Fatihah, kan setiap ayat itu kita faham mana dia. Kemudian kita baca surah, kita baca surah ataupun imam baca surah, kita faham makna dia. Ini dikatakan tafahum lah. Tafahum bagi makna qiraah. Kemudian tasbih. Kita buat tasbih itu dengan sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan juga lain-lainnya. Daripada segala wazifah, mana wazifah ni segala fungsi sembahyang yang batin. Maka zahir sembahyang bahagian badan, kata musannif. Zahir sembahyang tu ialah bahagian badan kita, dan batin sembahyang ialah bahagian hati dan digesir. Sini mana rahsia-rahsia sembahyang lah. Dalaman, mana dalam bentuk dalaman kita. Sama ada khusyuk ataupun tidak dalam solat kita, hadir hati atau tidak dalam solat. Dan demikian itu tempat tilik hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada hambanya, iaitulah hati, hati-hati dan juga sir. Hati dan juga sir. Sir di mana rahsia-rahsia sembahyang. Kerana Allah Taala tadi, tuan-tuan, dia tidak mendilik kepada tubuh badan kamu, tetapi Allah Taala mendilik kepada rupa kamu, mendilik kepada hati-hati kamu, macam mana kamu sembahyang. Adakah hadir hati ataupun tak hadir hati dalam solat? Ataupun adakah badan kita dalam solat tetapi hati kita tak menerawang ke mana dah? Pemikiran kita banyak ingat pada dunia. Kan? Kita tengok ingat kata kambing kita, kita ingat lembu kita, kan? Kita ingat anak kita, rumah kita kat rumah, kereta kita. Jadi tidak timbul khusyuk kat situlah. Jadi bila kita solat, mana kita kena lupakanlah semua benda tadi yang selain daripada solat. Macam tu. Kemudian kata Imam Ghazali Ta'ala, umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zahir jua dan lalai ia daripada hakikat yang batin, seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar derajatnya akan dayang-dayang yang mati. Tiada ruh bagi dia, tuan-tuan. Masya-Allah. Kata Imam Ghazali. So siapa yang sembahyang tapi yang sembahyang dia lalai, tak fokus pada sembahyang ataupun badan dalam sembahyang, hati kat luar sembahyang, jadi orang macam ni, tuan-tuan, kata musannif, umpama seorang menghadiahkan bagi gajah yang amat besar derajatnya akan dayang-dayang yang mati. Dayang-dayang matilah, dayang yang tiada ruh. Tentulah gajah marah kan. Kau nak bagi hadiah kat aku tapi orang mati, buat apa? Lawa-lawa tapi mati, tak ada roh, tak bernyawa. Sudah tentu raja marahlah macam tu. Itulah ibaratnya kalau kita solat. Solat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi pemikiran kita tidak fokus dalam solat tadi. Banyak ingat pada perkara-perkara dunia. Jadi umpamakan seperti kita menghadiahkan satu kepada raja,
Yang itulah dayang-dayang, tetapi dayang itu tidak ada roh, mati. Macam tu ibaratnya. Boleh? Macam tu. Dan umpama orang yang mentaksir pada mendirikan zahir semayang. Dan seumpama orang yang mentaksir, taksir mana cuai lah. Umpama orang yang cuai ataupun abai pada mendirikan zahir semayang. Seumpama dia menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang yang terpotong anggota dia. Tadi kalau tadi batin. Kalau tadi batinnya cuai dalam semayang. Sekarang ni macam mana zahir pula? Zahir semayang pun cuai juga. Mana rukun dia, kan? Sujud dia tidak dibuat dengan sempurna. Tuan-tuan. Jadi kata musannif, orang ini diumpamakan seperti menghadiahkan raja dengan seorang dayang yang terpotong anggota badan dia. Tadi tak ada roh. Dayang yang mati kan. Yang ini tuan-tuan, dayang hidup. Ada roh. Bernyawa, lawa cantik. Tapi kudung, kan? Kudung. Anggota badan terpotong, terputus. Dan ketiadaan dua matanya. Masya-Allah. Buta lah. Dah lawa tapi buta mata. Maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini, dan yang dahulunya kan melintangkan keduanya itu akan diri keduanya bagi raja itu seksa dan murkanya dan juga marahnya. Jadi perbuatan tadi kan, perbuatan rakyat tadi diumpamakan seperti orang kata mempelekehkan raja lah. Dan boleh mengundang kepada murka raja. Boleh mengundang kepada seksaan daripada raja, marah raja dan sebagainya. Itulah ibaratnya kalau kita semayang tapi tidak sempurna solat kita. Kita menghadap Tuhan yang lagi hebat, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni raja tuan-tuan. Kita menghadap raja pun kalau kita buat tak betul pun raja marah. Apalagi kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang raja segala raja, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak buat secara betul. Terbuat secara sempurna, maka sudah tentu raja marah. Yang Allah Ta'ala marahlah. Dan seolah seperti kita mempermain-main dalam sembahyang. Kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya dan meringankan oleh keduanya akan hak kerajaannya. Nampak? Jadi mempelekehkan akan raja dan juga mempelekehkan akan kerajaan raja. Kemudian katanya, maka tilik olehmu akan diri kamu yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ia seperti itu, kata musannif. Jangan macam tadi, macam orang yang tidak sempurna sembahyang tadi. Jadi penuh dengan kekurangan, kelemahan sembahyang. Jadi kita seolah macam kita menghadiahkan satu yang tidak berfaedah lah kepada raja tadi. Baik. Kemudian kalau sebut di sini dia kata katakan dayang. Kata musannaf, dayang artinya hamba perempuan ataupun khadim. Khadim ni mana pesuruh. Pesuruh perempuan atau pembantulah. Berkata pula Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa kadzalika man iktasara ala aqalla ma yujza min as-salah kana kaman ahda ila malakin minal muluki abdan hayyan maqtu'ul atraf. Dia kata. Kata Imam Ghazali, maksudnya maka seperti demikian itu mereka yang tersimpan atas sekurang-kurang barang yang memadai dalam salatnya. Ia adalah seperti mereka yang menghadiahkan satu hamba yang hidup yang terpotong anggotanya kepada raja. Ini kata Imam Ghazali. Jadi makna itu tuan, kata-kata menghadiahkan sembahyang yang tak sempurna ni sama seperti raja. Seperti kita menghadiahkan raja, perempuan ataupun dayang terpotong tadang ini, sebenarnya dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, dia kata. Dia kata. Jadi kaman ahda ila malakim minal muluk, dia kata. Samalah seperti orang yang menghadiahkan kepada raja daripada segala raja-raja abdan hayyan, hamba yang hidup, maqtu'ul atraf. Hamba hidup tapi terpotong atraf dia. Atraf ni anggota dia. Kan? Hamba yang hidup tapi terpotong anggota badannya. Ataupun buta mata dia. Ataupun pekak telinga dia. Cantik-cantik, lawa-lawa kan?
Tapi macam tak berfaedah lah pada raja. Silap-silap raja marah dan kemungkinan perempuan tadi mungkin dibunuh dan sebagainya. Raja murka marah. Sebabnya dalam kita mengerjakan solat, maka naklah kita melakukan solat tadi dengan sebaik mungkin insya-Allah. Baik, seterusnya kata musannaf lagi dalam kitab Munatul Musalli, dia kata takut olehmu kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan akan sifat ini. Takut olehmu kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini. Apa maksud sifatnya tadi? Yang tadilah tidak sempurna tadi. Berkata Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi hafizahumullah, dia kata murad dengan sifat ini ialah dayang yang mati yang tiada ruh baginya tadi. Itu maksud dengan sifat ini. Kata musannaf, takut oleh kamu kemudian maka takut oleh kamu akan menghadiahkan akan sifat ini. Bermaksud dengan sifat ini ialah dayang yang mati yang tiada ruh bagi dia. Dan dayang yang terpotong anggota dia. Dan dayang yang ketiadaan dua mata. Yang ini janganlah kita menghadiahkan seorang hamba yang mati, hamba yang terpotong anggota kepada raja. Kerana demikian itu membawa kepada kemurkaan dan juga kemarahan raja. Hendak adalah kamu orang yang mendirikan sembahyang itu dengan sempurna, sama ada zahir ataupun batin gitu. Sama ada zahir ataupun batin, naklah kita sembahyang dengan sebaik mungkin. Macam tu. Dan naklah kita sentiasa bersedia untuk mendirikan solat. Sebab ada orang tak bersedia mendirikan solat. Ada orang solat dipaksa. Ada orang solat kerana nak tunjuk ke orang lain. Nak tunjuk kepada bakal isteri, bakal suami kan. Kepada bakal pak mentua, mak mentua dan sebagainya. Jadi dia solat tu nak tunjukkan dekat bakal lah. Jadi dia buat tadi sambil lewa sajalah. Malahan bacaan dan sembahyang pun kadang ada yang tak hafal. Main tak, kadang-kadang budak muda ni tak hafal sembahyang. Bacaan sembahyang tak hafal. Dapat ujung dapat ujung pangkal asap. Kan? Dapat pangkal ujung asap. Macam tu. Kadang doa kunut pun tak hafal. Tak apa doa kunut sunat. Pangkal tu dapatlah, tapi yang tengah ujung tu tak dapat dah. Dia dah meraban dia pergi. Dah mana pergi. Boleh tanya seseorang. Baik. Kemudian maka mewajibkan kamu seksa. Kata musannaf. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhan kamu akan segala hamba-Nya sembahyang 5 waktu. Seperti barang yang telah disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallam, dia kata ma utiya abdun min hadzid dunya khairul lahu min an yu'zana lahu fi rak'ataini yusallihima. Maksudnya tuan, maksudnya tiada diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan keduanya. Nampak? Nampak? Mana 2 rakaat yang kita sembahyang itu pun mana satu anugerah Allah Ta'ala bagi pada kita. Itu sebabnya kita jangan memperlekehkan sembahyang sunat. Macam tu. Sebab ada orang kadang dia malas nak sembahyang sunat. Kita ada sunat qabliyah, kita ada sunat ba'diyah kan. Kalau subuh tu kita ada sunat qabliyah. Sunat ba'diyah tak ada. Kalau zuhur dengan asar kalau zuhur kita ada qabliyah. Kan? Qabliyatan. Qabliyah mana sebelum. Ba'diyatan selepas. Kalau asar kita ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Kemudian maghrib kita ada ba'diyah. Bagi orang yang nak buat boleh maghrib. Kita ada qabliyah, kemudian kita ada ba'diyah. Isyak kita ada qabliyah dan juga ba'diyah. Selagi mana kita mampu buat, maka naklah kita buat. Selagi mana lapang waktu, naklah kita buat. Macam tu. Jangan kita mengelaklah daripada buat. Baik. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, tiada diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih baik
yang terlebih kebajikan daripada diizinkan min ayyuzana lahu fi rak'ataini, daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disemayangkan akan keduanya. Masya-Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita lihat dia punya bahasa Arabnya. Fafiha yahsulu lahu khulwah ma'ahu wa infiradu bih wa mujasalatu lahu wa inqita'u ilaihi wa fiha turfa'u an qulubil al-hujub wal astar wa tajalli fiha haqa'iqul asrar wa tashraku fiha an anwar wa fiha takunun munajat wal musafat wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbih azza wajal. Maka padanya hasillah baginya khulwah, ia sertanya. Fafiha yahsulu lahu khulwah ma'hu, dan padanya semayang tadi tuan-tuan, hasillah baginya seorang itu semayang itu khulwah ma'hu, bersertanya semayang. Khulwah ni maknanya kita mengasingkan dirilah daripada makhluk, mengasingkan diri daripada benda-benda dunia, mana kita fokus kan, mengasingkan diri kan, mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha yasulu lahu khulwah ma'ahu, kemudian wa infiradu bih, kemudian dan dapat asing ia dengan dia. Maka hasil pada ismail tadi baginya khulwah ia serta Allah taala dan dapat asing ia dengan dia. Baik, kemudian apa lagi? Wal mujasalatu lahu wa inqita'u ilaihi. Kemudian dalam sembahyang juga tuan-tuan, dia dapat sekedudukan baginya dan dapat memutuskan dirinya kepadanya. Dapat memutuskan dirinya kepadanya sembahyang. Kemudian dia tadi dapat berkedudukan dalam solat. Dan menampilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa fiha turfa'u an qulubihim al-hujub wal astar. Dan dalamnya sembahyang juga dapat mengangkatkan hati dia, dan dapat padanya mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir yang antara dia dengan Tuhan dia. Mana diangkat tabir tadi. Wa fiha turfa'u qulubu al-hujub wal astar. Dalam sembahyang tadi maka diangkatkan akan tabir antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan Allah taala ni ada tabir kan, hijab, al-hujub wal astar, dan juga dinding-dinding. Jadi bila kita solat tadi maka diangkat, diolah macam diangkatlah, turfa'u an qulubihim, diangkat akan hati-hati mereka, akan dinding dan tabir antara dia dengan Tuhan dia. Kemudian nyatalah padanya itu segala benda-benda hakikat, wa tajalli fiha haqaidil asrar. Bila dinding hijab ataupun tabir antara kita Allah Taala terbuka, maka kata musannaf kan, maka nyatalah padanya segala hakikat ataupun segala rahsia-rahsia sembahyang. Kemudian teranglah padanya cemerlang segala cahaya. Macam tu. Wa tushraqu fiha al-anwar, dia kata. Fiha takunu munajat wa musafat. Dan teranglah padanya cemerlang segala cahaya. Dan adalah padanya itu munajat hamba kepada Tuhannya, kepada hambanya. Kemudian dan jernih hatinya serta sirnya. Jernih hatinya dan juga sir, mana rahsia-rahsianya. Dan ialah perhubungan antara hamba dengan Tuhannya Azza wa Jal. Jadi maknanya nak sebut lagi lah tentang rahsia-rahsia sembahyang ni. Kerana bila kita solat tadi, maknanya diumpamakan tadi dia kata, itulah masanya antara pengasingan diri kita daripada makhluk dan mengasingkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Kan, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita berkedudukan dengan Allah Ta'ala, dia kata. Kemudian terputus hubungan kita dengan dunia. Kemudian diangkatkan hijab tadi, hijab dan juga dinding antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dibukalah pada kita itu segala hakikat rahsia. Alam malakut ke, alam jabarut dan sebagainya. Dia ada alam malakut, alam nahud, alam jabarut, alam mulki.
wa tusyraku fiha an anwar. Kemudian teranglah padanya semelang segala cahaya, dan adalah padanya itu munajat hamba tadi kepada Tuhan dia. Kemudian jernih pula hati dia dan juga rasa dia sirnya, dan ialah dia tadi perhubungan antara hamba tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan dalam kitab Imam As-Salah. Dalam kitab Imam As-Salah wa Asra'i dan juga rahsia-rahsia sembahyang, seorang daripada Ar-Arif Billah telah berkata kepada anak muridnya. Arif Billah ni orang tingkatan wali lah, tingkatan yang tinggi. Jadi berkata seorang Arif Billah kepada anak muridnya, apa dia kata tuan? I'lam, dia kata, annal musalli yunaji rabbah wa annaka waqikun baina yadayhi tatlu alaihi kalamuhu fanzur khazzaka minal Qur'an wa tadabbur ma taqra'uhu. Walaysa murad jam'ul huruf wala ta'lifaha wala hikayatul aqwal wa innamal murad al-qira'ah bitadarbul ma'ani ma tatluhu fala takun jahilan. Kata. Apa dia kata tuan-tuan? Dan ketahui olehmu, dia kata bahawa orang yang bersolat itu dia seolah-olah dia memunajat kepada Tuhannya. Dia kata, "I'lam annal musalli yunaji rabbah." Jadi orang sembahyang ni dia munajat kepada Tuhannya, munajat kepada Allah Taala. Kemudian wa annaka waqif baina yadayhi. Kemudian dia berdiri. Kan? Berdiri di hadapan Tuhannya. Waqif baina yadayhi, dia berdiri di hadapan Allah Taala. Kemudian tatlu alaihi kalamuh. Kemudian dia membacakan kalam dia. Membaca kalam mana Quran lah. Baca surah dan sebagainya. Surah Fatihah. Maka tilikkanlah habuan engkau daripada Quran. Dia kata, fanzur hazzaka minal Quran. Tiliklah oleh kamu akan habuan kamu daripada Quran. Serta perhatikanlah barang yang kau baca dengan dia kata. Tadabbur ma taqruh. Dan perhatikan apa yang kita baca tu dalam sembahyang. Apalagi kalau kita imam. Imam pun kena perhatikan apa yang dia baca. Makmum pun kena perhati juga apa yang dibaca oleh imam. Kalau kita sembahyang seorang, maka kita perhatikanlah apa yang kita baca. Kata musannaf. Maka tilikkanlah habuan engkau daripada Quran, serta perhatikanlah barang yang engkau baca akan dia. Maka bukanlah murad maksud itu menghimpunkan huruf-huruf dan susunan-susunannya dan menghikayahkan perkataannya. Akan tetapi murad itu, maksud itu ialah membaca serta memperhatikan makni-makni yang dibacanya. Itu maksudnya. Mana kita maksud dengan bacaan tadi bukan hanya sekadar menghimpunkan huruf-huruf Quran ataupun menyusunkan ayat-ayat tadi baca dengan merdu dan sebagainya. Kan, tetapi naklah kita baca juga, kan, kita memperhatikan makna-makna yang dibaca. Setiap ayat yang dibaca tu kita perhatikan maknanya. Kita ambil iktibar. Sama ada ayat tu ayat perintah daripada Allah Ta'ala ke, ataupun ayat tegahan daripada Allah, ataupun ayat-ayat kisah. Kisah Nabi Adam ke, kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah para rasul, kan, dan sebagainya. Maka naklah kita perhatikanlah segala bacaan imam. Ataupun bacaan kalau kita sembahyang sendiri, kita bacaan kita lah. Perhatikanlah makna-makna yang dibaca. Maka janganlah engkau itu termasuk golongan orang-orang yang bersifat dengan kejahilan. Mana kejahilan ni tak ambil pot pun, tak ambil tahu pun tak makna ni. Kan? Kita lebih kepada fokus kepada benda-benda lain lah yang selain daripada sembahyang. Malah kadang-kadang ketika sembahyang pun kadang-kadang ada bunyi handset. Handset tak dimatikan, tak disilentkan mode. Ni semua mengganggu sembahyang lah tu. Semua mengganggu sembahyang kan. Kan? Dia punya sound tu kuat lah tu. Kalau sound kecil tu kira lah. Ni sound kuat. Sembahyang Jumaat lah tu. Daripada ujung sampai ke belakang tu. Tengah dia punya suara. Kan? Dandut lah tu, irama-irama lah lagu tu. Macam tu. Ataupun lagu Siti Nurhaliza dan sebagainya. Jadi semua tadi mengganggu kan. Mengganggu sembahyang.
Jadi naklah kita fokus kepada segala bacaan imam ataupun kita sembahyang, kita fokus pada bacaan kita sendiri. Baik, kemudian berkata Ibn Atta, dia kata, barang siapa bersembahyang dengan ketiadaan hadir hatinya, ia adalah seperti mereka yang menghadiahkan 100 sunduk. Apa makna sunduk, tuan-tuan? Sunduk mana kotak. Kotak yang kosong kepada raja. Masya Allah. Kata Ibn Atta'illah, dia kata, siapa yang sembahyang dengan tiada hadir hati, ialah seperti orang yang menghadiahkan 100 sunduk, 100 kotak yang kosong kepada raja. Maka ia akan mustahak azab daripada raja. Mana dia boleh menerima azab daripada raja. Apalagi dalam kotak tu benda lain pula, benda yang tak faedah. Ular berbisa macam kan dalam kotak tu. Lagi pula marah raja. Mengamuk raja kan. Ni kotak kosong pun raja dah marah dah. Kau bagi aku kotak kosong berapa? Aku ketuk kepala kau balik kan. Jadi raja marah. Jadi seandainya ia bersolat dengan hadir hatinya, maka ia adalah seperti mereka yang menghadiahkan permata yakut yang berharga 1000 dinar. 1000 dinar kepada raja, masya-Allah. Jadi kalau siapa sembahyang dengan khusyuk hati dan hadir hati kepada Allah Taala, maka mereka merupakan seperti menghadiahkan 1000 dinar. Harga 1000 dinar kepada raja. Tentulah raja akan suka. Raja akan suka kan, dan mungkin raja akan bagi dia pangkat pula, bagi dia kedudukan ke, bagi dia kerja yang menarik dan sebagainya kan. Dapat pangkat datuk ke dan sebagainya. Kan? Macam tu. Itulah kalau kita mengerjakan ibadah tadi dengan betul-betul khusyuk dan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian kata Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu taala anhu, dia kata bermula sembahyang itu imanuddin. Bermula sembahyang itu ialah tiang agama. Itu yang ke atas lah. Dekat bawah ni ada sambungan lagi yang tadi tak habis lagi. Berkata Ibn Battal, dia kata. Berkata Ibn Battal, dia kata munajatul musalli rabbah ibaratun an hudu an ihdar qalbi wal khusyuk fi shalah. Munajatul musalli rabbah. Munajat seorang musalli kepada Tuhan dia. Munajat seorang musalli, mana orang sembahyang kepada Tuhan dia, kan? Ibaratun an ihdar qalbi. Dia ibarat seperti hadir hati. Wal khusyuk fi shalah, dan juga khusyuk dalam mengerjakan sembahyang. Kemudian berkata pula salah seorang daripada arif billah. Arif billah, dia kata syatun man yunaji rabbah ayusyahidahu wa mata tahaddasa fi salatihi ma'a ghairillah fama huwa al-musalli allazi yunaji rabbah wa yusyahidahu. Artinya syarat mereka yang munajat kepada Tuhannya ialah musyahadah akan Tuhannya. Musyahadah ni penyaksian lah. Penyaksian kepada Tuhan dia. Walaupun Allah Ta'ala tak nampak pun. Kan, macam mana kita nak lihat Allah. Cuma dalam hadis dia kata, kan, naklah kamu sembah Allah seolah kamu melihat Allah Ta'ala. Kan, anta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Naklah kamu beribadah seolah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak lihat Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala melihat kamu. Jadi kata musannaf, kata arif billah, dia kata syarat mereka yang munajat kepada Tuhannya ialah musyahadah akan Tuhannya, maksudnya penyaksian kepada Tuhannya. Apabila bercakap dalam solatnya selain daripada Allah, maka apa ia orang yang bersolat dengan munajat Tuhannya serta musyahadah akan Tuhannya. Jadi macam mana kalau orang tu sembahyang tapi tidak ada musyahadah, mana penyaksian kepada wujud Allah Ta'ala di depan dia, macam mana? Jadi macam sembahyang tu macam sia-sia lah. Sia-sia lah sembahyangnya. Macam tu. Kemudian berkata pula Syekh Muhammad Zuhaitar An-Nabalisi. Berkata Syekh Muhammad Zuhaitar An-Nabalisi rahimahullah, berkata wa'lam anna salat silatun bainal abdi wa rabbih lil munajat wal mukhatabah. Fa kaifa bihi hina yaqra'u minas salah
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa huwa yatahaddatsu ma'asyaitan fi umuri dunya bil waswas. Fa ka'annahu yaqulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu. Apa maksud tuan? Dia kata ketahui oleh kamu. Ketahuikanlah sembahyang itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dia kata. Anna salah silatun bainal abdi wa rabbah lil munajat wal mukhatabah. Ya, sembahyang dia umpamakan seperti hubungan hamba dengan Tuhan. Untuk bermunajat dan juga khitab menghadaplah. Hadap kepada Allah. Betapa dengan dia ketika dia membaca akan sembahyang dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Sedangkan dia bercakap serta dengan syaitan tentang hal dunia dengan berwas-was. Seolah-olah dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah dan akan dikau kami minta pertolongan. Maknanya ketika dia sembahyang tadi, pemikiran dia ingat pada dunia. Waktu dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Jadi akan dikau kami sembah tu dah ganti pada dunia pula. Akan dikau dunia ataupun akan dikau syaitan kami sembah, dan akan dikau syaitan atau dunia kami minta pertolongan. Dia akan bertukar ke situ pula. Itu sebabnya kita kena berhati-hatilah ketika membaca surah Al-Fatihah. Terutama sekali pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami minta pertolongan. Takut nanti waktu itulah syaitan masuk dalam pemikiran kita. Dan dia melalaikan, mewas-waskan kita dalam solat. Jadi yang kita sembah masa itu ialah bukan Allah Ta'ala, tapi yang kita sembah itu ialah syaitan. Itu yang kita takut tu. Syaitan masuk masa tersebut dan mempengaruhi pemikiran kita. Kita ingat kita menyembah Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi sebenarnya kita menyembah syaitan ataupun benda-benda dunia lah yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Masya-Allah. Okey. Kemudian sampailah kepada bermula sembahyang itu imaduddin. Bermula sembahyang itu ialah tiang agama. Sampai situlah. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Saya buka pertanyaan, soalan kalau ada. Yep. Menguap. Dia kalau pemisahan tu jauh jarak dia, kena ulang semula lah. Kalau pemisahan ayat demi ayat tu tak jauh jarak dia, tak perlu nak ulang semula. Jarak pemisahan tu berdasarkan pada huruf lah. Pada perkiraan kita sendiri. Perkiraan kita sendiri jauh ke tak jauh? Pemisahan ayat daripada satu ayat tadi. So kalau jauh pemisahan tadi terputus, mana kita kena ulang semula lah Fatihah itu. Tapi kalau pemisahannya dekat saja, tak perlulah kita ulang balik. Tu kita terus sambung je lah. Macam tu. Tak terbatal. Tak. Dia bukan seperti orang yang hidup. Kalau orang yang hidup batal. Tapi kalau mayat dia tak terbatal lagi dah. Kalau dah diwudukkan.
Macam tu. Tak ada masalah lah kalau suami cium dia. Macam tu. Kalau kau cium kan batal lah kan. Macam mana pula? Nak kena angkat balik, kena mandi balik. Iyalah. Duduk suami tak batal juga. Duduk suami tak batal kan. Duduk suami tak batal, duduk isteri pun tak batal. Betul kan? Kalau duduk mayat tu tak batal lah. Mana kalau batal kan, maknanya mayat tu kena diwudukkan semula. Betul? Macam tu. Betul, Mam? tak. Yalah ni kena confirm. Ni yang batal ni laki ke? Laki kan? Suami tu kan? Suami batal ke tak batal? Batal. Kan? Kalau ikut perkiraan saya tak batal lah. Batal. Sebab dia bersentuh dengan si mayat tu memang tak batal lah. Kalau mayat tak batal. Cuma suami je lah. Tak apa, Mam. Nanti saya rujuk dia lah. Macam tak confident lah jawapan tu. Mana? Memang kena ganti lah. Memanglah sunat ba'at. Tertinggal sujud, tertinggal kunut dalam mazhab Syafi'i kena ganti dengan sujud sawi. Dia termasuk dalam sunat ab'ad. Dia ikut dia punya mufti dia. Mufti dia Wahabi. Mazhab. Kata dia ni Wahabi dia. Dia bukan Syafi'i. Lain sikit mazhab dia tu, dia pelik sikit. Sebabnya dia tak ada ni. Alright. Sama. Tak apa, Mam, nanti saya confirmkan balik tentang yang tadilah, yang jenazah tadi. Setahu saya tak batal lah. Macam tu. Tak batal lah si suami dia. Cuma masalahnya suami itu hidup. Kan? Cuma isteri yang mati. Isteri itu tak perlulah macam ni. Tak apa. InsyaAllah akan datang kita lihat balik lah. Kita separa tadi. Ada soalan lain lagi? Tak ada? Okey, tak ada, habis. Wallahualam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa ma'al mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fata ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'atana rasulika wa la tuzina yaumil qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.